The owner. Budak baru. Pom pom pom. The cameraman. Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ni abang nak ceritakan satu cerita yang telah diceritakan oleh kawan abang. Kiranya ni diceritakan semula lah. Okey, dia dulu adalah seorang budak asrama penuh. Okey, tak boleh sebut asrama mana, dia suruh rahsiakan. Okey, jadi cerita dia macam ni lah. Okey, satu hari ni diorang ni okay, macam biasa, perempuan ni kebiasaannya, bukanlah nak cakap semua, kebiasaannya diorang ni kawan dia ada puak-puak. Orang ni dengan kawan dengan puak ni, kawan ni puak ni puak ni. Tak macam lelaki ni dari kawan menyuruh. Bukan nak puji ke apa, tapi kebanyakannya macam tu lah kan. Okay, jadi diorang ni ada 4 orang sekawan lah, 4 orang serangkai. Salah seorang tu kawan abang lah. Okay, 4 orang. Jadi satu hari ni, yang seorang ni kena pindah. Kiranya ke sekolah harian lah. Dia nak pindah, tak tahu atas sebab apa. Yang tu dia tak ceritakan lebih lanjut. Jadi tinggal lah 3. Yang seorang ni, kiranya dalam 4 orang kawan baik ni, yang pindah seorang. Yang seorang ni memang suka sangat kawan dengan seorang lagi ni. Jadi dia macam terlalu sedih lah. Macam kawan itu kena pindah, dia sedih lah. Benda semua sedih yang lebih-lebih lah. Okay, jadi satu hari ni, tiba-tiba masa tu diorang 3 ni nak pergi makan sekali. Biasanya memang makan sekali, semayang sekali semua lah. Satu hari ni diorang ajak pergi makan. Seorang ni kata, aku makan dengan, okay, aku bagi nama samaran kan. Okay, contohnya yang dah pindah tu Sarah lah. Okay, contohnya dah pindah tu Sarah, ingat Sekarang ni yang seorang ni dia kata, aku makan dengan Sarah. Dia kata gitu. Jadi kawan dia macam, bukan Sarah tu dah pindah. Gitu. Jadi diorang pun macam mengingatkan kawan tu bergurau kan. So macam, lantak semua kan. Diorang makan dua orang. Yang seorang lagi ni tak tahu dia makan dengan siapa sebenarnya. Lepas tu kejadian ni kiranya berulang lah. Hampir seminggu. Yang menyebabkan yang 2 orang ni syok sangka lah. Okay, kawan abang bukannya yang cakap dengan Sarah ni, bukan. Dia yang 2 orang ni yang terselamat ni lah. Okay, jadi satu hari ni dia pergi ikut kawan dia yang kata makan dengan Sarah tu. Nak tengok dia sebenarnya makan kat mana. Okay, jadi masa dia orang ikut, dia tengok yang kawan dia seorang lagi ni macam tengah cakap seorang-seorang dekat bawah satu pokok. Tengah cakap seorang-seorang, macam-macam suap bagi makan semua. Dan dia tengok kan dekat bawah pokok tu ada banyak sisa-sisa makanan yang macam berseleratkan bawah tau. Sebabnya dia macam bagi kawan dia tu makan, macam suap makan, lepas tu makanan tu jatuh. Jadi berseleratkan makanan banyak bawah tu. Dan pokok tu berada di luar kawasan asrama tu lah sebenarnya. Okay. Jadi benda tu, perempuan tu, kawan abang tu kira takut lah kan. Dia pun bagi tahu lah cikgu. Lepas tu cikgu tengok kan kelakuan dia pelik semua, panggil lah ustaz semua. Okay, lepas tu rupanya dia ni macam ada main permainan yang tak berapa elok lah, yang menyebabkan dia nampak kawan dia Sarah tu ada kat bawah pokok tu. Jadi masa tu ustaz rawat dia. Ustaz dia kata okey tau. Tapi yang peliknya satu malam ni dia kata, okay, yang kawan dia seorang ni masa tu baru lepas kena rawatan lah. Kawan dia seorang ni tidur atas, yang 2 orang ni tidur bawah, takut. Kononnya takut ada apa-apa lagi kat perempuan tu. Dan memang ada sebenarnya. Jadi kat 2 kawan abang cerita kan, masa tu rambut dia yang kawan seorang lagi ni panjang tau. Kira panjang dia boleh sampai bawah hat punggung lah. Kira panjang lah, sampai orang kata apa ni, pelipat kaki. Panjang lah. Jadi dia kata rambut kawan dia ni jatuh sampai ke bawah tau. Jadi kawan abang kata kan, biasanya dia memang akan main rambut kawan dia tu, main sikat-sikat semua. Jadi dia kata masa tu dia sikat, dia sangkut tau, sangkut. Macam seolah-olah kamu sikat tali yang ada tersangkut lah. Tali yang sangkut, dia sangkut. Banyak putus lah rambut dia. Putus semua. Lepas tu kan tiba-tiba kan dia dengar kawan dia tu macam tengah cakap dengan orang tau. Cakap. Lepas tu kawan dia yang 2 orang bawah ni dah tak sedar hati lah. Lepas tu dia kata, contohlah yang belah atas ni nama dia Fatin contoh kan. Dia kata, Fatin, dia kata, kau cakap dengan siapa? Lepas tu tiba yang si Fatin ni, okay, kau boleh bayang ke tak? Okay, sekarang ni katil dah berdeka ni macam ni kan, 2 orang bawah, yang Fatin ni kat atas, rambut dia ke bawah. Lepas tu tiba dia bangun, dan rambut dia kita tarik ke atas kan. Lepas tu, okay, contoh ni katil lah, okay, baring macam ni kan. Lepas tu dia pergi macam ni, dia pusing kepala dia gitu. Faham tak? Dia pusing kepala dia gitu, 180 darjah dia tengok orang kat bawah. Aku rasa dia tak menjerit dia. Kalau aku menjerit. Diorang menjerit, kiranya terus panggil lagi sekali ustaz tu datang, warden semua keluar. Lepas tu orang dalam bilik tu semua lari. Yang masuk dalam bilik tu ada budak perempuan tu lah, warden dengan ustaz. Lepas tu dia kata dengar bunyi jerit. Lepas tu macam ustaz tu azan semua.
Lepas tu dia dah jadi macam satu histeri tau. Lepas tu tiba-tiba dekat blok tu, boleh kata hampir semua habis semua orang menjerit-jerit. Jadi diorang terpaksa panggil sekali budak-budak Aspura lelaki untuk tolong azankan kawal di tempat tu. Macam tu lah cerita dia. Bila dikaji balik, kawan dia ni yang si Fatin ni ada main permainan tak elok lah. Dia main spirit coin lah. Tak tahu tujuannya apa. Sebab dia kononnya tujuannya nak melembutkan hati mak ayah si Sarah ni untuk datangkan balik Sarah tu masuk ke asrama tu lah. Gitu ceritanya. Okay, Assalamualaikum. Jadi hari ni aku nak cerita pasal satu cerita lah. Yang boleh kata tajuk dia pasal penunggu lah. Okay, aku dulu sekolah Majalela. Belakang sekolah Majalela ni ada satu pokok, usia dia dah cecah ratusan tahun tau. Jadi satu hari ni, cikgu-cikgu aku semua, diorang tebang pokok ni sebab kononnya atas alasan keselamatan. Sebab hari tu pernah sekali dahan dia jatuh, terkena pagar sekolah. Kena sikit je pun, diorang tebang habis pokok tu lah. Suruh orang luar tebang, memang habis lah pokok tu kena tebang. Nak dijadikan cerita, masa tu pula ada seorang cikgu praktikal perempuan masuk. Dia ustazah lah. Dia masuk sekolah, memang hari pokok tu dah ditebang. Baru ditebang macam semalam petang tebang. Hari ni esoknya tu dia masuk. Dia macam tu lah. Jadi macam biasa lah. Aku ni dulu jawatan tinggi lah, pengawas, ketua pengawas lah boleh kata kan. Malas betul lah nak bagi kan. Jadi aku ni akan round setiap tempat yang ada kat dalam sekolah tu pagi-pagi. Macam nak pastikan budak-budak semua buat kerja. Dan last sekali aku akan berada dekat pintu masuk sekolah untuk tahan budak-budak yang lambat datang semua lah. Tulis nama bagi diorang kena hukuman semua ni lah. Jadi satu hari ni cikgu praktikal ni pun sampai sekolah hari tu. Masa tu aku ingatkan dia pelajar ke apa, tapi kita boleh tahu lah kan dia cikgu praktikal sebab dia punya tag semua tu kan. Jadi bimbing lah kan. Dia masuk sekolah, kita orang tunjukkan dia ni tempat apa semua. Dan macam biasa tak ada apa-apa hari tu. Cuma beberapa hari kemudian, jadi satu ketika ni, masa tu benda ni bermula dalam bilik guru tau. Macam yang kita tahu lah, umum pun benda ni, bilik guru dia dibahagikan kepada dua. Mana tempat guru lelaki dan juga tempat guru perempuan kan. Jadi satu hari ni cikgu praktikal mesti lah tempat perempuan, ada perempuan kan. Masa tu dia cakap dalam satu bahasa asing tau, yang tak tahu. Ini cikgu lain cerita balik kat aku lah. Dia cakap dalam bahasa asing, tak tahu benda apa dia cakap, kacau-kacau kan. Lepas tu sekejap dia nangis, lepas tu dia usah orang macam tu. Dia usah orang gitu tau. Dia punya mata tajam. Lepas tu awal-awal tu ustaz-ustaz yang ada dalam tu cubalah baca doa apa, tapi dia senyum senyum sini sedang je. Aku tak tahu nak macam mana kan. Senyum sini sedang tu. Lepas tu diorang terpaksa panggil ustaz-ustaz yang kuat sikit dengan ustaz daripada luar lah kena datang. Aku sebenarnya start dapat tahu ada something wrong dekat bilik guru tu bila cikgu-cikgu perempuan dah mula keluar. Yang tinggal tu cikgu-cikgu lelaki. Lepas tu tiba sekolah aku, diorang pasangkan surah Yasin. Lepas tu minta semua murid-murid masuk surau. Masa tu aku ni pangkat tinggi kan. Aku pun acah-acah bertugas lah. Aku pergi surau. Padahal aku nak tahu je apa jadi oleh guru tu lah. Duduk kat guru tu. Mula-mula aku masuk tau. Memang aku boleh nampak lah. Dia ujung sekali. Dia tengah duduk seorang. Dia tengah nangis semua. Dia macam runsin lah. Kepala runsin gitu. Tapi masa tu aku kena halau. Masa tu cikgu, aku sebenarnya duduk bahagian guru lelaki. Tapi masa tu guru lelaki semua dah pergi tempat guru perempuan tu. Macam nak kawal kan. Cikgu-cikgu perempuan pergi tempat cikgu lelaki. Habis lah cikgu perempuan, kamu usul pergilah masuk. Ni semua surau. Redha je lah. Tapi masa tu aku tak masuk pun. Aku tengah berkawal keliling bilik guru tu lagi. Masa tu ada dah seorang ustaz ni masuk. Baca benda semua. Memang tak boleh dengar pun apa yang ustaz tu baca sebenarnya. Sebab bilik guru kan aircon tutup rapat semua kan. Tapi yang paling mengejutkan, masa tu aku dengar ustaz tu jerit Allahu Akbar. Masa tu ni bilik guru kita orang bawah sekali tau kat Majalela. Ini belah depan, ini belah belakang. Macam biasa lah tingkat aircon warna hitam. Belah belakang ni cikgu perempuan tu duduk belah belakang ni. Masa ustaz tu jerit Allahu Akbar tu, tingkat belah sini habis pecah semua. Meletup keluar. Tingkat pecah? Tingkat tu pecah. Serius, masa tu tingkat kan, dia ada berapa lah, 7-8 habis pecah keluar tu. Lambung keluar. Memang boleh kata kuat lah benda tu. Dan masa tu aku dengan lajunya berlari, tengok tingkat ni pecah. Masa tu budak-budak kat surau pun dah mula ngintai-ngintai keluar kan. Memang dah tak terkawal masa tu. Kat surau tu dengar lah. Dengar. Bilik guru tu dekat dengan surau. Tak jauh lah. Dalam jarak dia lebih kurang 100 meter je.
Jadi orang semua tengok itu lah. Memang pecah dia tu. Memang macam orang kata macam explosion lah. Lambung keluar. Lepas tu, lepas dari tu, Ustaz lah. Cikgu praktikal tu, diorang rawat semua kan. Rukiah ke benda semua. Lepas tu dapat tahu lah puncanya daripada pokok tu. Sebab diorang tebang. Yang lagi mengejutkannya, masa tu salah satu baru lepas elok. Esoknya tu dia MC. Lama juga lah. Dekat nak seminggu. Lepas tu dia datang masuk kerja. Masa tu yang menyambut dia aku. Aku bawa dia masuk. Kita orang macam biasa cikgu akan parking. Lepas tu macam bawa dia masuk. Tiba-tiba dia cakap kat aku. Masa tu ada seorang makcik jaga ni. Makcik jaga ni biasa sembang aku. Tiba-tiba cikgu praktikal ni tanya. Dia tunjuk, dia kata, ni rumah buruk ni rumah siapa, dia kata. Hari tu saya mula-mula masuk tak ada rumah ni. Masa tu aku terpinga-pinga. Aku mesti cari rumah siapa dia tunjuk ni. Lepas tu makcik jaga tu tengok. Dia kata, cikgu ni asrama, dia kata. So aku macam, dia masuk ke asrama tu ke? Asrama Majalela tu. So aku macam, serius lah perempuan ni, serius lah macam tu. Lepas tu start, dan hari tu lah juga last aku nampak cikgu praktikal tu dekat situ. Lepas tu memang dia dah tak jejak lah Majalela. Aku tak tahu cerita dia dah sekarang. Dan tu je lah cerita aku. Okey. Ada apa-apa muskil tak ada? Jadi sekarang ni aku nak cerita kamu lah. Satu cerita ni aku pernah dengar daripada salah seorang. Aku tak ingat lah. Rasanya aku YouTuber pun cerita kot. Tapi aku saja ceritakan balik. Cerita dia macam ni lah. Dia kata dia ni seorang supervisor yang kerja dekat macam satu apartmen lah. Kira dia jaga apartmen tu. Satu hari, masa tu PKP awal-awal dulu. Jadi semua pekerja kena balik tau. Dia orang ni macam orang construction ni orang lah. Jadi semua sekali kena balik. Jadi masa tu dandan pula tempat dia tu nak buat renovate. Lantai satu dia semua sekali ada 4 tingkat. Dia lantai pertama dia kiranya tingkat 1 lah. Nak buat renovation. Jadi dia mall lah. Bukan kat mall. Jadi masa tu dia pun macam dia kena stay lah kat situ sebab dia supervisor kan. Jadi staff ni semua dah balik. Okey, macam biasa lah kalau renovation ni biasa orang akan buat daripada pagi sampai malam sikit macam tu lah. Betul orang akan balik kan. Selebihnya dia akan ada seorang-seorang lah dekat kawasan tu. Dia macam kawasan apartmen tempat tinggal lah. Okay, jadi dia kata biasanya dia akan lepak mamak. Macam dia nak buat apa kan. Macam parti-hati habis je orang buat renovation tu semua. Dia akan pergi lepak mamak sampai dia rasa ngantuk nak tidur. Baru dia balik dia tidur. Jadi kata satu hari ni macam biasa lah. Dia buat rutin harian dia. Dia lepak mamak semua. Lepas masa tu dia balik. Dia nak tidur. Masa dia nak balik ke bilik dia. Dia akan lalu kat depan satu kafe ni tau. Biasanya kafe ni dia dah kemaskan sebelum dia keluar. Tapi satu hari ni dia lupa. Jadi dia tengok kafe tu berselerak je lah. Masa orang buat renovation tu orang akan makan kat kawasan kafe tu. Kafe tu dia tengok bangku berselerak semua. Jadi dia pun masuk lah. Dia betul dekat bangku tu. Betul kan. Tapi dia kata dia dah melepak sampai pukul 2-3 pagi. Jadi dia dah sangat mengantuk tau. Lepas tu dia kata kan, dia ambil kursi macam kursi yang tempat kafe yang bulat tu, yang boleh adjust tinggi tu kan. Dia kata dia ambil kursi tu, dia susun, dia baring. Dia baring macam tidur. Okey, dia dekat dalam kafe tu, kalau map dia macam ni lah. Ni kafe tu, ni tempat orang makan sini. Kat sini ada satu tandas lelaki, tandas perempuan, surau. Okey, faham? Okey. Jadi kata dia baring atas kursi yang dekat tempat kafe tu. Lepas tu dia kata dia baring, masa tu dia nak tertidur tau. Lepas tu dia kata masa dia dah nak terlelap tu, tapi mata dia tak boleh buka tau. Tapi telinga dia kata memang dia dengar dengan sangat jelas dan dia tahu benda tu bukan mimpi. Dia kata masa tu dia dengar bunyi pintu utama kafe tu terbuka. Macam orang buka lah. Pintu kafe, pintu kayu. Tak, pintu kaca. Okey. Buka. Lepas tu dia pun macam dia masa tu dia kata dia nak cuba bangun. Tapi dia kata dia tak boleh. Tapi dia memang dengar. Dia kata dia dengar bunyi tapak kaki. Orang pakai slipper jalan masuk tandas. Lepas tu dia kata dalam hati dia memang dah cakap memang ada dudak-dudak semua lah. Masuk dalam tandas. Lepas tu bunyi air paip tu buka semua lah. Tapi dia kata lama bunyi air paip tu. Dalam 10 minit tu bunyi tu tutup balik. Lepas tu pintu tandas lelaki tu terbuka. Dia kata dia tak pasti sebenarnya masa tu pintu tandas lelaki atau perempuan. Pintu tu terbuka. Lepas tu dia dengar bunyi slipper basah tau. Cekek. Masa dia tengah baring, benda slipper tu kan jalan ke belakang kepala dia. Masa tengah berdiri. Okey, korang bayangkan. Okey, dia takkanlah dia boleh susun kursi dengan lampu semua tertutup kan. Mesti ada lampu yang terbuka. Okey, kalau korang bayangkan, korang pejam mata sekarang kat lampu terbuka. Kalau ada benda
yang lalu depan muka kau akan nampak macam ada satu bayang hitam macam warna merah kan, macam lintas kan. Dia kata masa tu dia macam nampak seolah benda tengah macam tu dia. Lepas tu masa tu kan dia takut gila. Lepas tu dia kata dia baca surah kursi. Dia kata mula-mula dia baca surah kursi. Habis dia baca surah kursi, telinga belah kiri cuping dia kena tiup tau. Macam kena tiup lah. Lepas tu dia kata dia memang lagi takut. Dia baca Al-Fatihah pula, kena tiup juga. Lepas tu dia tak tahu buat apa. Dia zikir, main baca je apa semua, kena tiup kali ketiga. Lepas tu kan dia fikir Dia tak boleh jaga lah. Dia tak boleh bangun. dia tak boleh bangun, kena tiup. Dia kata dah hati. Lepas tu dia kata aku dah 3 kali kena tiup. Dia kata dia nak try tak nak baca apa-apa. Jadi dia tak baca apa-apa, dia diam lah tu. Lepas tu dia kata benda tu lama lah, duduk depan muka dia dalam setengah jam. Lepas tu bunyi slipper tu bergerak balik tau. Daripada belakang kepala bergerak, masuk surau. Bunyi lah pintu surau tu buka, tutup. Lepas tu dia kata dalam 20 minit lepas tu kan, pintu surau tu terbuka, tutup balik. Lepas tu bunyi tapak kaki orang biasa jalan, buka pintu utama, tutup balik. Lepas tu dia kata lepas je dia tutup tu, baru dia boleh bangun tau. Dia kata pertama sekali dia bangun, dia tak tahu nak buat apa. Dia sebenarnya dia nak lari masuk surau, nak ambil Al-Quran baca semua. Okay. Dia lari, dia buka je surau. Dia nampak depan dia pintu surau tu ada 2 slipper yang basah. Dia kata masa tu dia memang takut. Dia memang terus lari masuk bilik dia. Dan memang tak boleh tidur, dia kata, sampai subuh. Lepas tu dia contact lah kawan-kawan dia yang hebat sikit babat ilmu semua kan. Lepas tu dia tanya ustaz tu, apa yang jadi? Lepas tu mula-mula ustaz tu predict. Ustaz tu kata kan, dekat tempat kamu kerja ni ada padang tak? Dia kata ada. Lepas tu dia kata owner kamu punya syarikat ni orang Islam. Lepas tu dia kata memang betul lah, owner syarikat tu orang Islam yang dah pergi haji. Lepas tu ustaz tu kata yang datang malam tu sebenarnya adalah macam jin Islam lah, yang nak sembahyang kat situ. Lepas tu dia tanya kenapa tiup telinga. Dia kata mungkin bacaan kamu salah. Ya, salah dia tiup. Lepas tu dia tanya lah, kalau agak-agaknya kalau dia terus baca salah apa jadi? Dia kata mungkin kena tampar lah apa. Oh, benda Mungkin tu sentuh. mungkin benda tu tampar kalau baca salah. Sebab kali ketiga tu yang dia berhenti. Yang dia gugup sangat, dia main baca je laju. Dia ada tengok CCTV je. Macam ada benda. Tak ada, sebab tu kan renovation. Jadi memang baru je. memang macam baru lah. Macam tak apa nak open roboh-roboh sikit lah. Baru. Tak complete lagi, tempat tak complete lagi. Okay. Jadi macam tu lah cerita dia. Kau bayang kan. Kalau aku lah. Ada meremah sikit. Kalau aku lah.